Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Maka telah dikatakan oleh Musannif, itu muka surat 18, radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya kalam lafzi, yakni kalam atau lafaz yang dibaca itu dalil, dan kalam nafsi, yakni sifat yang berdiri dengan zat yang qadim itu madlul. Tetapi qaul yang tahqiq bahwasanya Quran dan Taurat dan Injil dan lainnya daripada segala kitab, bukan kita, daripada segala kitab, menjadi dalil atas makna yang ditunjukkan akan dia oleh sifat yang qadim. Maka kita faham daripada yang demikian itu bahawasanya keduanya dalil atas makna. Maka demikian makna itu madlul, keduanya dipahamkan daripada keduanya. Maka apabila engkau dengarkan firman Allah Ta'ala wala taqrabuz zina, yakni janganlah kamu hampir akan zina, nescaya engkau pahamkan daripadanya akan tegah daripada menghampir akan zina. Dan jikalau dibuka oleh Allah Ta'ala akan hijab antara engkau dan antaranya, nescaya engkau faham pula daripada sifat yang qadim itu. Akan demikian, maka nyatalah daripada yang demikian itu bahawasanya madlul sifat yang qadim itu, madlul sifat yang qadim itu juga adalah madlul kalam yang lafzi. Maka manakala adalah, okey, habis itu. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia semata, masih beri kurniaan pada kita dengan mewujudkan kita, menghidupkan kita, memberikan segala kurniaan dia pada kita. Alhamdulillah. Tak ada apa yang ada pada kita ni melainkan semua daripada belas ihsan daripada dia semata. Alhamdulillah. Kita dihidupkan pula dan diwujudkan daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam. Alhamdulillah, nikmat besar tu. Diberikan kita pula kebolehan untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Diberi lagi kita minat dah haloba untuk duduk dalam majlis-majlis yang mulia, khasnya nak mengenal Allah Ta'ala yang menjadikan kita dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus untuk kita. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita masih
beri kesihatan, kelapangan masa, keupayaan, minat yang berterusan, perasaan cinta yang tak tertahan untuk berada dalam majlis dapat redha Tuhan. Alhamdulillah, insya-Allah dengan limpah kurnia dia itu kita nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni, insya-Allah. Ada kalian kita duk bicara bab kalam. Dasar kita bicara akidah, Allah dia ilah. Bila dia ilah, dia sempurna. Sempurna di atas uluhiyah dia, di atas sifat ketuhanan dia. Dari sudut zatnya memang dia wujud. Kita asal tak wujud. Makhluk takkan duduk tempat uluhiyah sama sekali. Bab sifat Allah, dialah sifat sempurna. Atas kita bicara ni kalam kita, mana ada apa, bila dia bagi jadi pun dialah bagi jadi mulut kita. Dengan mulut kita ni alat untuk kita boleh berkata. Perbuatan Allah, dialah saja yang memiliki quwwah. Dasar kita belajar, kita la quwwata illa billah. Ni boleh bercakap, Allah yang beri daya upaya kita. Dengan itu boleh kita bercakap. Dan dengan sebab bercakap ni, kadang dapat milik kat kita macam-macam sesuatu. Boleh berniaga, boleh bercakap, boleh mengajar, boleh mengaji, boleh baca Quran, boleh macam ni, boleh macam ni. Dengan sebab tu orang bagi kita macam-macam pemilikan. Bukan milik kita, pasal kederat kita pun orang Ta'ala beri, sifat kita pun dia beri, zat kita pun dia bagi jadi. La ilaha illallah. Itu dasar akidah kita. Atau kita bicara kalamullah, dia sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala, dengan dia Allah Ta'ala berkata. Dan kalamullah, atas kata dia sifat Allah, Allah jauh beza dengan makhluk. Allah berkata-kata, sifat kata dia bukan huruf suara. Atas kita bicara, yang tu istilah lain dipanggil kalam nafsi. Quran yang diturun kat kita kalam lafzi. Maksud kalam lafzi itu, dia asalnya ni yang tempat kita nak bicara, kalam nafsi Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala perintahkan supaya macam mana maksud yang boleh dipaham pada kalam nafsi dia tu, diperintahkan supaya qalam menulis di Lauh Mahfuz apa kalam nafsi Allah Ta'ala, mengikut apa Allah Ta'ala perintahkan untuk ditulis di Lauh Mahfuz. Yang itulah diambil oleh Jibril, berlakulah proses transaksi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga pada Nabi dan Rasul yang sebelumnya yang diutus kitab-kitab, begitu juga suhuf-suhuf. Jadi sabit sungguh pada Allah Ta'ala sifat kalam. Yang kita duk bicara sifat kalam ni adalah kalam nafsi. Dan bila ada sabit kalam nafsi yang ada kat kita ni, yang boleh baca, ada huruf, ada suara, ada dalam mushaf, tu apa? Atau istilahnya dipanggil kalam lafzi. Dan ta'aluk kalam ni adalah ta'aluk dilalah, dengan makna kita faham apa yang ada pada dia dengan alat dan perkakas macam mana ditunjuk ajar oleh tutup guru dan para ulama kita. Nescaya kita boleh faham apa maksud yang dikenaki daripada kalam lafzi itu, yang kalau betul dan tepat kita ambil sumber macam mana kita boleh mendapat faham dia, insya-Allah memang tepat macam mana kalam nafsi yang Allah kehendak dia. Cuma mesti ada disiplin besar yang mesti kita kena jaga untuk dapat kefahaman yang tepat macam mana ada bersabit pada kalam nafsi Allah Ta'ala, yang itulah kita boleh faham kalam lafzi. Dan dia punya disiplin yang sangat kuat, sangat ketat. Kalau bacaan pun mesti baca betul-betul macam mana Quran diturunkan, apatah lagi nak faham macam mana maksud yang Allah Ta'ala suruh kita fahamkan. Memang lagi besar disiplin dia, lagi besar apa nak sebut, dia punya SOP dia yang perlu disempurnakan. Khasnya yang sabit ada kelayakan itu adalah para ulama kita, tutup guru kita, yang mereka ini memang sangat pakar, mempunyai alat
yang sangat mahir untuk mendapat faham apa maksud dan apa dilalah apa petunjuk yang boleh dipaham daripada Al-Quran untuk diartikan dengan apa yang sepatutnya. Atas bab itulah yang kita yang nak sambung ni. Apa dia? Dia kata maka telah dikatakan oleh musannif radhiyallahu taala anhu bahwasanya kalam lafzi, yakni lafaz yang dibaca itu, yakni Quran yang ada kat kita ni adalah dalil tu. Dan kalam nafsi, maksudnya sifat kalam yang ada pada Allah Ta'ala tu, atau dia kata kalam nafsi ni apa? Yakni sifat yang berdiri dengan zat Allah Ta'ala yang qadim itu madlul. Jadi dia nak fahamkan apa? Kita nak fahamkan istilah dalil madlul. Dalil madlul tu bahasa Arab tu. Kalau dengan terjemah, dalil ni apa? Dalil yang menunjuk. Madlul yang ditunjuk. Boleh faham beza yang menunjuk dengan yang ditunjuk? Tengok jalan raya basah, apa faham? Hujan basah tu apa? Dalil hujan tu madlul. Boleh faham? Tengok ngantuk yang ni tu apa? Dalil. Madlulnya apa? Tidur lewat. Tak sihat. Betul? Madlul. Tak tahu. Boleh jadi kan? Main game. Tengok handset kuat. Tak minat. Malas. Kena ketum. Contoh kan. Contoh. Itu benda madlul. Cuma yang tu madlul tabi'i. Kita nak bicara yang ni bukan madlul tabi'i, tapi madlul akhli kan. Nak faham daripada dalil tu, faham kepada madlul dengan qawaid aqliyah kan? Dan tak boleh nak nafi sama sekali. Tengok ngantuk, kita kata dia ni letih. Tengok ngantuk, dia ni kurang tidur, dia ni tak minat. Macam-macam anggapan dan tanggapan kita boleh faham madlul dia. Maksudnya, tengok kereta lampu duk berkelip-kelip, tu dalil yang duk nampak, penunjuk. Boleh faham apa? Ada bahaya depan, ada banjir, ada babi mampus, ada apa, tanah runtuh, boleh jadi kan? Ada JPJ, ada apa seumpamanya. Jadi dengan mana berhati-hatilah kat depan tu. Jadi macam-macam sangkaan yang boleh dipaham. Itu dilalah ya adiyah, dilalah ghairul lafziyah adiyah. Kita nak bicara Quran ni dilalah lafziyah aqliyah. Tu kalau khas saya seperinci lagi, dia halus sangat kan, kot tak boleh nak faham. Tapi dari sisi skop kita nak bicara situlah. Yang ni yang kita nak faham dia betul-betul tu. Kadang tengok sampel je, tapi nak faham dia tu alat ilmu kita kena mengaji tu kadang bertahun pula yang tu untuk hanya nak semata-mata nak faham dalil dengan madlul. Itu saya punya experience belajar. Nak faham dalil dengan madlul je. Bertahun mengaji ilmu mantik baru faham. Inilah maksud dia. Jadi apa sih kita nak bicara ni adalah nak tengok ataupun nak lihat perkaitan antara kalam lafzi dengan kalam nafsi. Atau mudah-mudah kita bicara kalam nafsi ni sifat kalam yang ada pada Allah Ta'ala yang tanjiri qadim, yang kat kita ni adalah makhluk yang Allah Ta'ala turunkan. Yang ni majlis ilmu je boleh sebut kan. Kita bicara dah bab tu. Kalau orang awam sebut itu bahaya kat dia, boleh faham sewil macam-macam. Pasal atas nama Quran ni diturunkan. Jadi dia makhluk lah, turun naik kan.
diturunkan. Jadi pasal apa kata dia ni makhluk? Pasal ditulis di Lauh Mahfuz, Jibril menukilkan, pindahkan, berlaku transaksi, pindah pada Baitul Izzah, hantar pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikit selama lebih kurang 23 tahun. Jadi yang itulah dipanggil Quran, yang atas nama yang kita bicara, atas kata dia diturunkan, dia makhluk, tapi dia bukan ciptaan makhluk kan. Apa maksud yang sepatutnya dipaham pada kalam lafzi itu, itulah adalah ain, adalah diri kalam nafsi. Kalau susah nak faham bab kalam ni, bahasa mudah, kita ada ke Allah Ta'ala yang ada? Saya masih nak kaitkan antara dalil dengan madlul kan? Kita yang ada ke Allah yang ada? Sekalipun kita belum dapat faham yang sepatutnya kena faham kan? Kita yang ada ke Allah yang ada? Soalan pun tak faham, macam mana nak jawab? Kita yang ada ke Allah yang ada? Apa hubungan antara ada kita dengan ada Allah? Ya? Ada kita, dalil yang menunjukkan ada Allah Ta'ala. Ada siapa kuat? Ada kita kuat ke ada Allah Ta'ala kuat? Ada Allah kuat? Ya ke? Sepatutnya macam tu. Sepatutnya macam tu. Dan ada kita, sepatutnya faham kita, ada yang menjadikan kita, dan yang menjadikan kita tu wajib ada. Ada kita ni harus ada. Dulu kita tak ada, takkan tak ada akal nak faham kata kita tak ada dulu. Ni baru je ada. Tu pula nanti sampai satu tahap kita tak ada. Betul? Kita faham, hanya kita boleh faham ada kita takat tu. Ni kita dalil kepada madlul ada. Siapa? Ada Allah yang wajib ada, mesti ada. Tu pun faham kita pada ada Allah Ta'ala tu, memang macam tu ke sepatutnya kena faham? Terlalu dhaif faham kita, betul tak? Tapi dari segi kaedah atas bahasa, kita ni dalil kepada madlul. Siapa madlul daripada kita ni? Allah. Kita nak sebut makna kepada dalil dan madlul, serupa tu lah. Quran adalah dalil kepada madlul kalam nafsi Allah. Prinsip dia sama. Macam mana kita nak faham wujud Allah Ta'ala hakiki? Mana boleh. Pasal kita hanya boleh kata sabit wujud Allah Ta'ala. Kita ni dalil di atas wujud Allah Ta'ala. Tak boleh nafi sama sekali. Tak akan berlaku keberangkalian yang lain daripada itu. Pasal dalil ada kita ni istilahnya dalil kepada Allah, dalil kepada madlul. Dan madlul apa? Wujud Allah. Ada kita yang mungkin ni dalil kepada wujud, wajib wujud Allah. Tu. Itu yang kita kena banyak zikir tu, supaya dengan itu hati hadir dan boleh faham apa yang sepatutnya kena faham. Khasnya nak hubungan dalil dengan madlul. Kat makhluk kita faham dalil madlul senang. Tu saya sebut senang macam mana. Katalah ada pokok betik, kita tengok pokok betik tu semalam dia ada kuning-kuning sikit. Tengok hari ni dah berlubang. Faham apa berlubang? Takkan tak faham, saya tampuk lagi, takkan tak faham. Apa? Ada binatang tebuk, tupai ke? Lagi? Burung ke? Tengoklah cara lubang tu, cara berlubang tu. Kenapa cara berlubang tu? Apa faham? Macam mana? Tupai tebuk je lain. Lagi? Burung tebuk je lain. Beruk tebuk je lain. Beruk dia tak tebuk lah. Macam mana? Luruh habis semua. Siap muda-muda putih-putih pun luruh. Contohlah, saya bagi contoh betul kan? Jadi yang tu pun kita pun tengok. Yang tu atas kaedah hukum adi je. Adat je, biasanya macam ni. Tapi hubungan antara kalam lafzi dengan kalam nafsi, dia bukan hubungan irtibat adi kan? Dia adalah irtibat akli. Macam mana sabitnya kalam lafzi,
tentulah memang sungguh ada kalam nafsi. Oh tu, dalil akal tu. Kan? Yang kalau tengok buah tu, yang tu kan dalil akal. Memang guna ke akal nak faham, tapi dia lah dilalah adiyah. Dilalah ghairul lafziyah yang adiyah. Dia tak berlafaz tapi kita boleh faham. Ni beruk, ni monyet. Apa lagi? Ni monyet, ni burung, yang ni tupai. Contoh kan. Kalau tengok tiba-tiba hilang je, tengok kulit elok, slice elok kan. Slice apa? Keping. Ni monyet je. Ni monyet tak ada ekor ni. Ni monyet kepala hitam. Apa? Monyet tak ada slice kulit itu. Cuma potong kulit tajam elok je. Biji bertabur elok kan. Ini monyet kepala hitam ni. Boleh faham saya cakap apa? Boleh? Kau mudah faham itu. Tapi faham tu pun terlalu dhaif. Pasal apa? Dia hukum adat. Nak faham ni hukum akal tu. Satu saya ngaji dulu, ada guru syarahkan dengan apa? Kita ni sepatutnya sangat faham hukum akal berbanding dengan hukum adat. Tapi kita ni pasal adat ni kuat sangat. Kita punya faham pada hukum adat lagi kuat daripada hukum akal. Saja saya syarahkan balik kot tu kan. Pasal kita nak faham irtibat tu. Contoh, kita makan nasi, rasa kat apa? Rasakan nasi ke rasa Allah bagi kenyang? Ikhlas lah cakap, senang. Dengan ilmu memanglah. Siapa bagi kenyang? Allah. Tapi duk makan nasi, duk rasa terkesan hati kat siapa? Kat nasi ke kat Allah? Nasi ke bagi kenyang? Macam mana boleh geleng kepala? Bukan makan nasi ke kenyang tadi? Ilmu saja belum dapat. Ilmu yakin dah dapat, tapi ainul yakin belum dapat. Tapi ilmu yakin macam tu. Yang itulah sentiasa nak dibina. Kita sentiasa nak, istilahnya muraqabah, musyahadah, nak zikir banyak-banyak, hati hadir. Apa dia? Allah bagi kenyang aku, bukan makanan kenyangkan aku. Makanan ni makhluk. Makhluk tak boleh bagi mudarat manfaat, tapi cara nak bagi hilang lapar, makan dengan kadar dia. Itu hukum adat aja. Ada orang tak makan pun kenyang, ada orang makan pun tak kenyang lagi. Jadi yang mengenyang mesti ada, tapi bukan makanan. Siapa yang mengenyang? Allah. Nampak? Saya nak cerita hukum akal. Tapi pergi ke Allah Taala, kuat ke lemah? Ikhlas jawab. Lemah. Okey. Itu satu hal. Itu bab tauhid kita. Itu kita muhasabah diri lain. Sama prinsip ni. Prinsip saya tak sebut tahu mana? Dalil, madlul. Jadi Quran tu nak menunjukkan sabitnya kalam nafsi Allah Taala. Ya, itu je, mudah je. Atau istilah kena ambil dah sikit. Jadi Quran kalam lafzi adalah dalil. Quran kalam nafsi sama adalah madlul. Ilmu saya ambil, istilah kena telan. InsyaAllah faham. Cuma bila kata Quran ni adalah kalam lafzi, dia adalah dalil. Quran kalam nafsi adalah madlul. Kita hanya boleh faham hukum dalil dan madlul saja. Tapi diri betul-betul madlul, khasnya pada Allah Ta'ala. Memang kita tak ada satu keupayaan yang khas untuk kita nak boleh faham apa sebenarnya madlul itu, hakikat dia. Boleh faham tak saya sebut apa? Faham? Kita ada mungkin, ada kita mendalilkan adanya Allah yang mengadakan kita. Dan adanya Allah ada yang mesti ada, wajib ada. Mana boleh tak ada Allah yang mengadakan kita? Betul? Ada kita, ada jisim. Ada Allah, ada apa? Ada zat. Sama ke ada jisim, ada zat? Memang kita boleh faham ke zat Allah Ta'ala ni, hakiki zat dia macam mana? Subhanallah, mana boleh. Tapi sabit tak zat dia? Mana boleh nafi? Tapi macam mana hakiki zat dia? Oh, kita tak mengerti, akal kita tak boleh nak sabit kan. Macam mana realiti hakikat zat Allah Ta'ala? Boleh? Faham? Macam itulah kalam lafzi, hubungan dia. Kalam lafzi menunjukkan kalam nafsi. Macam mana kalam nafsi Allah Ta'ala? Jawab.
Subhanallah, mana kita boleh tahu hakiki kalam nafsi Allah Ta'ala? Yang ada ni kalam nafsi untuk kita intiqad sabit kalam nafsi pada Allah Ta'ala. Yang kalau kita belajar, kita akan takjub tengok, Masya Allah, Quran, la ilaha illallah, dilalah yang ada pada dia, hebatnya kan. Kita tengok makhluk macam ni, tengok langit, bintang, bumi, tengok makhluk-makhluk Allah Ta'ala bagi jadi. Tengok kuman sudah lah, sampai berapa tahun tak habis-habis lagi Covid ni, contoh kan. Kuman makhluk halus saja, contoh lah kan. Yang tu pun orang takut banyak dah kan. Apa saya nak sebut ni, kalau yang tu pun kita dah rasa takut dan hebat, Allah yang menjadikan semua makhluk ni macam mana? Sepatutnya lagilah gerun kan. Tapi saya nak cerita apa, macam mana hakikat nak faham zat Allah Ta'ala tu? Mana boleh tahu dengan hakikatnya. Tapi perasaan, iman, akidah kita mesti ada. Mesti ada. Jadi saya nak tunjukkan apa? Nak tunjukkan dalil kita boleh faham madlul, tapi madlul yang kita faham khasnya dalam bab ketuhanan, apa hakiki zat madlul, apa hakiki sifat madlul. Subhanallah, tak upaya kita faham. Tapi memang benar ke madlul itu nisbah sabit zat, wajib wujud zat Allah Ta'ala, wajib sabit sifat kalam nafsi Allah Ta'ala, wajib ke? Ya, boleh faham. Bab-bab tu saya jerit sikit macam tu lah. Pasal istilah nak kena ambil tu, dan disiplin nak faham itu memang itu lah sikit, kena ambil perhatian sikit lah, fokus sikit lah. Pasal istilah-istilah dia itu Arab, nak sebut bahasa Melayu tak kena. Baik. Tapi rasa saya istilah dalil madlul tu boleh faham dah kan? Boleh faham dah. Kita naik kereta tengok jalan raya tulis 110. Apa maksud dia? Macam mana kau boleh faham macam tu? Dia bukan cakap pun. Itulah dia panggil madlul 110. Kalau tulis gambar tengkorak dengan gambar steering, situ banyak hantu polong. Ada bodoh faham gitu. Apa dia? Kawasan Kemalangan. Boleh kan? Macam mana boleh faham? Tengok gambar tengkorak dengan gambar steering je. Apa? Macam mana cakap? Itulah madlul. Itu yang kita tengok tu. Dalil. Boleh faham? Jadi mata kita memang boleh tengok apa? Makhluk boleh tengok, madlul akal yang akan mengisbatkan madlul. Boleh? Satu tambah ngaji tauhid ni, nak faham dia tiang dalil akal. Dalil akal. Kalau kita faham dengan adat, masih lemah namanya, masih OKU, masih hukum orang kurang upaya dalam bab mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan ni, dia bukan dalil adal, dia bukan dalil madlul pada hukum adat, tapi dalil kepada madlul hukum akal. Tentu ikut istilahnya. Makan kenyang nasi, itu hukum adat. Makan kenyang, yang bagi kenyang Allah, itu hukum akal. Dapat faham kata yang bagi kenyang tu Allah, tu steady, pasal dia hukum akal. Makan kenyang jatuh ke nasi, yang tu bodoh. Pasal apa? Terpengaruh dengan hukum adat sehingga lupa kepada siapa yang sabit dengan akal. Boleh faham saya sebut apa kan? Satu kita ni kalau perhati, tauhid kita sangat lemah. Pasal apa? Kita banyak isbat ke makhluk. Hati ni isbat ke makhluk kuat sangat. Sepatutnya hati ni isbat mesti kepada khalik makhluk. Kita cermin memang nampak kita kan. Sepatutnya akal macam mana? Nampak Allah. Apa maksud nampak Allah? Aku ni makhluk Allah, Allah yang jadikan aku. Ya Allah, kau cantikkanlah iman aku, akhlak aku. Itu yang Rasulullah ajar tu. Kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Tengok kat kita, Allah Ta'ala jadikan aku ni manusia. Ya Allah, aku tengok apa? Aku ni kau jadikan aku manusia. Manusia ni ahsani taqwim.
kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Untuk Rasulullah punya, dia punya orang kata apa, keupayaan akal yang berfikir macam mana jauh daripada keupayaan yang ada pada kita. Kita doa hafal tak baca. Pasal apa? Pasal akal kita ni lah, dia perlu pada asah kan? Asah, antara asah dia zikir. Mudah Allah Ta'ala bagi kita rajin zikir. Kita belajar kemarin semalam pun babak zikir kan. Zikir sekali pun hati tak hadir, macam mana? Zikir. InsyaAllah kita nak mula balik pengajian macam mana sebelum kita tak ada masalah tak sihat ni. Hari Rabu ni, hari Rabu tu nanti subuh, Zuhur ada zikir, Asar ada zikir. Hari Rabu tu insyaAllah kita mula sempena dengan Maulidur Rasul ni kan. Nak buat hari ni, ada ramai tak ada lagi, tapi ramai yang nak balik kat kita. Hari Rabu ni kita pun insyaAllah nak mula sama boleh. Hari Rabu tu kita hari yang Allah Ta'ala jadikan nur, insyaAllah nawarallahu qulubana. Allah Ta'ala cahaya, sinar cahayakan hati sanubari kita, insyaAllah. Pasal apa? Nak kena latih. Walaupun hati tak hadir, zikir. Mudah-mudahan dengan tu Allah Ta'ala akan angkat zikir yang hati tak hadir daripada zikir hati hadir. Kalau zikir hati hadir, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bagi zikir ghaib selain daripada Allah Ta'ala. Dapat tu best. Cuma nak dapat teratur best tu lah. Nafsu kan suka, kelahi dulu. Okey, sikit ke sana. Kita belajar ni ilmu nak memahamkan dalil apa? Dalil dengan madlul daripada daripada kalam lafzi mendalilkan kalam nafsi. Boleh? Dia bandingan dia, kalau saya sebut ini, ada orang ditulis dalam Facebook. Tulisan je kita tengok, yang itulah yang ada dalam kalam, dalam hati dia, kalam nafsi dia. Itulah dia. Yang kita nampak bukan dalam hati dia. Yang kita nampak bukan dia. Yang kita nampak apa? Yang kita nampak ialah tulisan dia. Tulisan dia tu mendalilkan madlul apa yang ma fi sudur, apa dalam hati dia. Betul macam tu? Sama lah. Kita baca Quran, Quran tu dalil kepada madlul kalam nafsi Allah Ta'ala. Boleh? Macam mana kita nak baca Facebook ke apa ke, WhatsApp ke, syarat kita mesti tahu bahasa yang kita duk baca tu. Bahasa Inggeris lah, Perancis lah, Urdu lah, bahasa Malaysia lah, bahasa Inggeris lah, bahasa kampung lah. Baru kita boleh faham madlul dia. Kalau kita tak erti bahasa Inggeris, macam tikus tengok besi, macam mana nak faham madlul? Boleh? Sama Quran. Kalau kau baca Quran hanya ingat terjemah, boleh faham madlul? Mustahil boleh faham madlul. Bahkan tak kena-kena jadi bahlul. Salah faham, duk faham Allah tak arash, duk faham Allah ada muka, ada tangan, macam apa? Pasal salah faham. Kau bukan faham kalam nafsi. Nak faham kalam nafsi, macam mana kalam nafsi pun tak faham? Uslub nak memaham kalam lafzi, disiplin nak memaham kalam lafzi pun kau tak erti. Nak faham hakiki mutasyabihat, mana kalam muhkam yang mutasyabih, yang tu pun tak kena. Cara nak memahamkan dan tanzih Allah Ta'ala daripada sifat makhluk pun tak erti. Saya jekah sikit buat tu nada tinggi sikit. Jadi saya nak sebut sedikit perbandingan, nak faham. Kata satu, kita baca ni, oh dia macam ni kan. Contohlah ketua jururawat tu kan, dia kata apa? Kita akan susahkan golongan anti vaksin. Celaka semua ni tu, laknatullah alaih. Main pula PM pula kata apa? Kita bukan nak susahkan golongan anti vaksin. Cakap siapa betul ni? Sivil ke apa ni kerajaan ni? Ke ketua jururawat ni pandai-pandai? Nampak? Sivil tak? Tukar kerajaan esok, tukar kerajaan sivil lagi risau kita. Satu, risau kita besar macam mana? Minta pada Allah, Allahumma walli khairana wala tuwalli syururana. Apa? Ya Allah, kau lantiklah di kalangan pemimpin di kalangan kami orang paling baik di kalangan kami. Jangan lantik orang yang jadi pemimpin di kami orang paling jahat di kalangan kami. Bila jahat tu yang kepala otak sivil macam tu.
Orang sepatutnya nak ambil tindakan ni dan susahkan ni. Siapa tak mau main masjid, kita susahkan dia. Siapa tak main masjid, kita susahkan dia. Memang kena susahkan pun. Bahkan apa? Bahkan kaedah kita diajar dalam agama, kenapa susah-susah main mengaji? Susah pun mengaji ke? Pasal apa? Inilah kejayaan dunia akhirat. Tapi tak ada pun bab tu. Yang kedua, projek vaksin dia. Tak boleh saya barang sikit sebut macam tu kan. Apa jadah kepala otak orang ni. Padahal cocok pun boleh kena penyakit lagi. Cocok pun masih boleh kena COVID lagi. Bahkan kena cocok lagi ramai mati daripada yang tak kena cocok. Dia orang yang keluarkan statistik tu, bukan kita yang keluarkan. KKM yang keluarkan. Dia nak bagi nampak sikit macam mana? Dia asingkan dos 1, dos 2. Patutnya jumlahkan dos 1, dos 2 tu. 60% yang mati contoh. Dengan sebab dapat ada dos, sama ada dos 1, dos 2 campur. Yang ni baru 30%. Yang tak ada dos. Jadi maksudnya yang tak ambil apa-apa dos ni lagi selamat daripada mati. Daripada yang mati dengan sebab dah ambil dos. Tak faham surah saya sebut tu. Itu apa jadah yang nak suruh suntik? Lepas tu nak disusah-susahkan kita. Okey, saya nak cerita apa? Apa dia tulis tu menunjukkan hati perut dia. Cuma kalau nak sebut tu kalam lafzi dia tu. Kalam lafzi dia lah kan, berhuruf, bersuara kan. Kita lah baca kan. Ada dulu, ada kemudian, ada baris. Tak ada baris lah betul bahasa Melayu kan. Kalam lafzi dia tu lah mendalilkan kalam nafsi dia. Apa kalam nafsi dia? Hati sanubari dia, jiwa dia, akidah dia, faham dia, apa kehendak dia. Itu kita faham. Allah Ta'ala bagi isyarat macam mana kalau orang yang cakap benda-benda tak elok ni, yang tu hak dia cakap benda tak elok kan, apa benda dia nak marah orang Islam, Rasulullah, Nabi, umat Islam, dia marah ni. Allah Ta'ala kata wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang kamu simpan dalam hati sanubari kamu itu lagi besar daripada apa yang kau cakap. Macam mana kepala ayat tu? Ingat? Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Saya ingat tu Mana? Tak ada bantuan. Scan. Surah Ali Imran tu rasanya. Kan? Cari. Saya ada scanner banyak dah ni, cuma function tak function je. Ke line tak kuat. Pusing lagi, buffering. Tak jumpa lagi. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Saya ingat tu lah. Depan tak ingat. Tapi nak sebut prinsip tu lah. Apa dia? Kalau dia tulis macam tu, hati perut dia macam mana? Lagi teruk daripada apa yang dia tulis betul. Dia punya benci lah pada orang yang tak mesin ni. Benci macam mana, pelik sungguh lah. Oh jahat kepala otak macam kata-kata. Pun masalah kau nak susah-susah ke orang sampai keluar daripada mulut dia sendiri cakap macam tu. Saya nak ajar apa ni? Kalam lafzi, macam mana? Dia adalah dalil kepada madlul. Apa madlul tu? Kalam nafsi. Elok pun kita baca waktu. Yang ni yang ulama-ulama tutup guru kita ajar ni, mereka ada kepahaman yang orang awam tak ada kepahaman ni. Macam apa? Oh, tutup guru kita pakar ni. Quran mengajar prinsip-prinsip macam tu. Saya mengaji benda macam tu bukan saya reka sendiri. Oh, tutup guru dia ajar dah prinsip gedepuk. Masya-Allah. Boleh insya-Allah. Dia orang ni kenal zahir batin manusia Dan dengan dia faham apa kalamullah tu, masya-Allah. Dia akan faham apa yang orang lain tak boleh faham. Dia punya pandangan jauh ke depan. Orang hanya short term, dia boleh long term. Bahkan dia bukan nampak di sini, dia boleh nampak alam sana. Itu orang nampak hukum adat, dia nampak hukum akal. Baik. Jadi asal semua saya duk syarah tu di atas perkataan disebut asal kalam lafzi, yakni kalam yang dibaca itu dalil. Dan kalam nafsi, yakni sifat yang ada di zat Allah Ta'ala yang qadim itu madlul. Itu yang saya duk syarah semua tu. Tetapi qaul yang tahqiq bahawasanya Quran, okey, situ selesai. Ni nak cerita bab Quran, Taurat, Injil, Zabur, suruh-suruh yang lain tu semua kalamullah tu kan.
atas nama wahyu yang diturunkan kepada Rasul. Ada yang nama kitab, ada yang nama suhuf, kan? Boleh? Ada kitab yang bernama Quran, ada kitab bernama Taurat, ada kitab bernama Injil. Wajib beriman belaka tu. Semua tu kalamullah belaka tu. Semua tu kalam lafzi Allah Ta'ala mendalilkan kalam nafsi dia. Betul? Semua daripada Allah Ta'ala lah tu. Kan? Kenapa boleh bahasa beza-beza? Yang ni bahasa Arab, ni bahasa Syria, ni bahasa Kipti. Kenapa boleh bahasa beza-beza? Bahasa beza-beza di atas apa Allah Ta'ala perintahkan kalam lafzi itu diturunkan. Jadi yang kat Allah Ta'ala, itu yang saya sebut, kita boleh faham sabit kalam lafzi Allah Ta'ala, tapi kalam lafzi hakiki macam mana? Wallahualam. Bukan ditaklif pun pada kita untuk kita nak faham kalam nafsi. Kita punya belajar kaedah akliyah ni apa dia? Memang sabit kalam nafsi pada Allah Ta'ala. Sabit sungguh. Allah memang sungguh dia dapat kalam. Dia sifat kalam. Tak boleh nafi. Tak boleh nafi. Pasal kalam lafzi itu mendalilkan kalam lafzi. Kalam lafzi itu mendalilkan kalam nafsi. Boleh? Macam mana? Yang tu pun ada dalam Quran sebut, innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun. Allah Ta'ala ni dia memang sabit ada. Zat dia memang sabit ada. Atas bicara kalam, memang kalam nafsi dia sabit ada. Innahu lahaqqun, Allah Ta'ala memang hak. Kan? Mislama annakum tantiqun. Macam mana seumpama kamu punya keupayaan boleh bercakap. Bahasa Quran dalam sangat. Bahasa dia. Macam mana tu? Macam mana hang boleh bercakap dia tak? Macam mana hang boleh bercakap sedangkan sebab untuk bercakap tu hanya dengan alat mulut, gigi, bibir, tapi boleh bercakap. Tapi memang boleh bercakap ke? Memang keupayaan tu ada ke? Allah Ta'ala lagi sebenarnya ada daripada kebolehan kita boleh bercakap. Tu bahasa Quran. Dalam pun. Dalam. Saya syarah jauh lagi, saya panjang pula situ pula kan. Cukup. Untuk nak sebut kata prinsip dari segi berfikir kalam lafzi mendalilkan kalam nafsi tu. Memang kaedah akli sabit. Tak boleh nafi tu. Itu yang saya sebut tadi. Kalau dalam Facebook, dalam berita harian, harian Metro ke apa, sinar harian ke, dia tulis macam ni, yang ni tulis pemerintah ambil daripada mulut dia, yang dalam hati perut dia macam mana? Macam tu macam mana dia sebut lah. Bahkan wama tukhfi suduruhum akbar. Tak jumpa lagi apa? Macam mana? La tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurhum akbar. Apa dia? Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Panjang cerita depan tu. Lagi syarah tafsir saya banyak lagi kan. Tapi orang Ta'ala apa? Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Nyatalah ciri-ciri sifat kemarahan dan kebencian orang kafir tak suka pada orang Islam ni keluar daripada mulut-mulut mereka. Qad badatil baghdha, badas bada yabdu bada, nyatalah tanjung marah, tak suka, bencinya orang kafir Yahudi Nasrani kepada orang Islam ni daripada mulut-mulut dia. Penyataan dia keluar, dia kata dia nak kurangkan populasi hidup dunia. Orang Islam dia paling tak suka sekali dalam dunia. Keluar daripada mulut dia. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang kamu sembunyikan dalam hati perut, wa ma tukhfi suduruhum, apa yang kamu sembunyikan dalam hati perut kamu tu, kata dia lagi besar. Itu kaedah. Allah. Satu, kita bercakap tu orang boleh kenal kita apa. Tu kan. Saya mahu apa je. Tambah cakap seorang-seorang. Engkau ada cakap seorang-seorang tak, aku duduk berzikir. Kebelah otak kau zikir macam tu. Wama, apa yang kau cakap tu mendalilkan kau. Menunjukkan kau. Sivil tak sivil. Baru keluar Tanjung Rambutan, Tanjung Rambai, Tanjung Lengkuas.
Tanjung kunyit, kunyit hitam, kunyit putih. Nak merepek mampu lah. Betul kan? Itu keluar daripada mulut, tingkah laku sama. Duk nye. Oi, saya berakhlak mulia. Tak kucing kan? Tu semua. Cat shit lah apalah itu buat itu kan. Tak kucing kan? Duk nye. Takkan kita kata yang tu akhlak mulia. Nampak je. Oh, tak boleh tunjuk tu. Tak kira orang potong video saya lagi. Tunjuk tangan macam tu. Apa buatan kau menunjukkan apa kau? Bahkan itu yang tunjukkan zahir. Dalam hati perut kau macam mana? Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Jadi kita faham apa? Dalil madlul. Kalau kalam nafsi kita boleh faham hebat. Kalam nafsi Allah Taala macam mana? Tapi bagi disiplin elok-elok lah. Satu Quran ni boleh ke baca Quran boleh jadi sesat? Quran pun kata gitu. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Pasal ada orang ambil Quran bukan di atas apa yang sepatutnya, kan? Wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Macam-macam ayat Quran sebut. Nak menunjukkan apa? Ayat Quran ni ada orang buat berniaga, ada orang buat yang tu dalil untuk menegakkan benang basah mereka. Yang tu dalil untuk menunjukkan kesesatan mereka. Gunakan ayat Quran. Jaga. Wahabi guna ayat Quran, Syiah pakai ayat Quran, liberal gunakan ayat Quran. Tak kena gaya orang kafir pun dia guna ayat Quran untuk menegakkan benang basah dia. Okay. Ada orang gunakan ayat Quran bukan untuk menunjukkan macam mana nak dapat hidayat Tuhan, tapi dengan sebab tu lagi sesat daripada dapat hidayat. Pasal apa masalah? Bukan masalah kalam lafzi tu, tapi disiplin dan hawa yang menyebabkan berpalingnya daripada kalam lafzi yang sepatutnya kena faham, yang sepatutnya kena ambil faham macam mana kehendak kalam nafsi, tapi telah dilanggar dan tak dipeduli apa dia punya SOP. Itu jadi macam tu. Mana muhkam mutasyabih dia apa ikut dan dia baca hurai. Baik. Contoh dia nak bagi macam mana? Tetapi kaul yang tahqiq bahawasanya Quran, okey nak sebut ke Quran, Taurat dan Injil ni. Quran, Taurat dan Injil dan lain-lainnya, tu yang saya sebut Zabur, lagi apa? Semua suhu-suhu yang Allah Taala turunkan melalui Jibril beri kalam lafzi dia kepada Nabi dan Rasul tertentu tu. Daripada segala kitab lah tu, daripada kitab. Bayan daripada lain-lain daripada Taurat dan Injil, apa dia? Kitab. Quran, Taurat, Injil, susu ni menjadi dalil. Dia dalil atas makna yang ditunjukkan akan dia oleh sifat yang qadim. Apa sifat qadim tu? Kalam nafsi Allah Ta'ala lah. Maka kita faham daripada demikian itu bahawasanya keduanya dalil atas makna. Keduanya apa? Keduanya Quran itu kan yang munasabah. Keduanya Quran dan selain daripadanya dalil atas makna. Kalam lafzi ini dalil di atas makna yang ada pada kalam nafsi. Maka sudah tentulah sabitnya kalam nafsi. Lafaz ni menunjukkan dalil kepada makna yang ada pada kalam nafsi. Jadi kalam lafzi dia dalil kepada makna. Makna apa? Makna yang ada pada kalam nafsi. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar tu. Ada ulama-ulama kita dia buat satu syair, dia kata innal kalama la fil fuadi
wa innama ju'ilal lisanu ala ma fil fuadi dalila. Saya ingat syair saya macam tu. Saya ingat saya macam tu syair dia punya. Innal kalama la fil fuadi. Kalam ni asalnya ada dalam hati. Wa innama ju'ilal lisanu ala ma fil fuadi dalila. Hanya saja dijadikan lidah ni, bahasa ni, mulut ni, pertuturan ni, kalam lafzi ni, dia adalah wa innama ju'ilal lisanu ala ma fil fuadi dalila. Dia adalah dalil menunjukkan apa dalam hati. Percakapan kita sebenarnya kat mana? Aku suka engkau, aku minat kat engkau, macam mana dalam hati kan? Lepas tu mulut keluar macam mana? I just call to say I love you. Gelak bagi. Kenapa boleh keluar perkataan macam tu? Jawab. Pasal dalam hati. Dalam hati. Kita akan cari orang anti mesin sampai ke lubang cacing. Itu keluar mulut dia. Apa dalam hati dia? Saya tunjukkan apa dalam hati dia dengan muka, tapi muka saya pakai spek, tak apa perasaan lah kan. Boleh? Faham? Saya cakap apa? Sama lah. Hati kalau suka, bila hati, kalau hati dah jatuh cinta, macam mana? Lautan api sanggup ku renangi tu. Kalau dah minat pada si dia, jangan tengok dia, tengok rumah dia pun dah minat lah. Cerita tauhid macam tu lah. Kita nak faham kalam nafsi Allah Ta'ala payah macam mana? Baca kalam nafsi dia lah. Qaf wal Qur'anil Majid, Sad wal Qur'ani dzikr, Nun wal qalami wa ma yasturun, Kaf ha ya ain Sad Hamim ain Sin Qaf. Saja saya cari-cari ayat-ayat semua satu bunyi dia punya nada sama. Quran kalau kita semak tu best. Kalau kita ngaji tu, saya kata ngaji usul tafsir apa, dia bahas bab-bab tu satu-satu. Kita tengok, Masya Allah. Kita baru faham kalau lafzi, kalau faham Allah, tu yang kalau Allah Ta'ala kendaki dengan kita jaga semua disiplin dan SOP untuk dapat rahmat dan kasih daripada ilahi, macam mana? Allah Ta'ala akan buka hijab dalam hati untuk kita faham apa yang orang lain tak boleh faham. Hanya kita je boleh faham apa yang Allah Ta'ala lagi faham kita. Yang tu yang ada benda-benda ghaib yang Allah Ta'ala zahirkan kepada siapa-siapa yang Allah Ta'ala redha. Wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu, macam mana? Wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahsa kulla syai'in wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Panjang saya tafsir tu. Allah Ta'ala memang dia tak bagi yang ghaib dia pada sebarang kan, tapi ada tak orang yang dia bagi? Itu yang ada istilah Rasulullah sebut, ittaqu fihrasatal mu'min, takutlah firasat orang mukmin. Ada istilah firasat, fihris dia. Disebut mukmin bukan Nabi Rasul maksudnya. Selain pada Nabi Rasul pun ada orang yang boleh dapat macam tu. Ini bukan semua lah. Siapa yang Allah Ta'ala nak kedaki 24 jam ke? Tak. Ada waktu-waktu Allah Ta'ala beri pada orang tertentu. Mereka ni lah mukhtarullah kan. Mereka ni orang yang pilihan Allah Ta'ala. Tengok hubungan dia dengan Allah Ta'ala macam mana. Kita memang jauh. Kita muka serupan je. Baik.
Jadi faham kita Quran dan begitu juga apa yang lain-lain daripada Quran ni, dia dalil atas makna. Apa maksud dalil atas makna? Dia dalil atas kalam nafsi. Ataupun panjang dia dalil atas makna yang ada pada kalam nafsi. Itu maksudnya. Maka demikian makna itu, makna tu itulah madlul keduanya. Keduanya apa? Quran dan juga lain benda Quran. Quran, Taurat, Injil dan lainnya. Mudahasabah itu masuk keduanya. Dipahamkan keduanya, yang dipahamkan kedua-duanya. Dipahamkan Quran, begitu juga yang lain daripada Quran ni, kita faham di atas prinsip itu kan. Yang kata Quran apa yang sepatutnya dipaham dengan ada kelayakan dan SOP untuk memahamkan dia. Fahamkan dia itu adalah dalil untuk memahamkan makna yang ada pada kalam nafsi Allah Ta'ala. Macam mana contoh ni? Maka apabila engkau dengarkan firman Allah Ta'ala, kata apa ni? Wala taqrabuz zina. Kalau orang yang faham dah tu. Kita faham terjemah. Kalau ikut kaedah ni mesti faham dengan dilalah Arab. Tengok saya tunjuk nanti, walaupun ayat yang sama, ada orang sibir. Dia tak faham madlul, jadi bengong, jadi bangang, bahkan jadi sesat. Ayat Quran yang sama. Asal terjemah dia, jangan kamu hampir akan zina. Nescaya, baik. Itu terjemah. Baik, bila baca ayat Quran ni, nescaya engkau fahamkan daripadanya akan tegah daripada menghampirkan zina. Kalau faham kita bodoh-bodoh pun jangan hampiri zina, apa maksud dia? Boleh zina tak? Kenapa? Ayat ni larang hampir. Larang hampir maksudnya zina lagi tak boleh lah. Itulah maksud dia kan? Kalau kau jangan datang rumah aku. Kalau ada ayat Quran kata macam orang macam ni tak bau syurga. Tak bau syurga, masuk syurga tak? Bau dah macam mana nak masuk? Macam tu lah. Jangan hampiri zina maksudnya apa? Zina lagi lah tak boleh, nak hampir pun tak boleh kan? Satu kena tutup aurat, jangan pakai ketat, jangan macam-macam disiplin tu yang kita belajar. Bab mahram, mana orang mahram, mana boleh bersalam, mana boleh bersentuh, mana tak boleh bersentuh, mana yang boleh kena tutup, nak tutup pula tutup rupa, warna kulit, bentuk badan, dan jangan khasnya pada wanita yang menarik perhatian kan. Hak tu semua kena jaga tu. Pasal apa? Tegah daripada menghampirkan zina. Dan jikalau dibuka oleh Allah Ta'ala akan hijab antara engkau dan antaranya Allah Ta'ala, nak cerita apa? Tentang kalam nafsi Allah Ta'ala tu. Pasal yang tu faham kalam nafsi. Nescaya kalau lah dibuka hijab. Jadi sebut kalau tu maksudnya keperang kalian buka hijab tu boleh kan? Tapi siapa dapat? Tu tengok ahli dia memang cukup SOP dia dapat. Apa akan faham? Engkau faham pula, maksudnya engkau faham juga daripada sifat yang kodim. Bukan faham dengan ayat Quran tu, tapi faham kalam nafsi yang Allah Ta'ala bagi kita faham macam mana masuk ayat Quran tu. Itulah yang kita faham pada kalam nafsi Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala terus langsung direct ilham dengan kita. Siapa dapat macam tu? Wahabi dapat. Gila babi dapat. Wahabi gila babi tu. Wahabi dengan gila babi ni ada banding lah. Yang satu saya sebut Wahabi gila babi kat Wahabi tu. Wahabi boleh faham kalam nafsi, kalam kodim. Tak kucing, kalam lafzi zuhir tak faham. Duk faham zuhir faham zahiriyah kan? Macam mana nak faham kalam nafsi Allah Ta'ala? Terhijab langsung. Iman pun silap cabut kan? Jadi tentulah faham. Jadi ada mim, kepala mim, rumah dengan mim yang tak ada dalam tulisan kan? Kita serupa kan? Betul? Tak ada kan? Tulislah bagi betul. Jangan lain kali baca tak kerti. Ni pen ada, simpan aja buat datuk. Buat apa? Kut tangan kudung tak kerti tulis kot. Pandai tulis? Dengan mim. Betul? Dah tulis dah?
Tak tulis lagi. Ya Allah. Bagi arahan pun tak kerti-kerti nak buat. Saja susik-susik gitu sikit kan. Esok baca-baca kitab, anak tanya, ke cucu tanya, Tok Wan dulu ngaji tak kitab Sirajul Huda? Ngaji? Ngaji kat apa? Oh, ngaji kat Ustaz Mak Ruzaini tu. Oh. Tok Wan ngaji habis tak? Habis. Tok Wan ni apa? Ni tak ada kepala ni. Tak ada ni. Tak tahulah. Cucu kata ni, Tok Wan tidur padam muka kau. Tok Wan, cucu boleh faham madlul daripada dalil. Dalil lah. Dalil apa? Kitab tak berdobit, dalil kepada itu ukur adat je. Oh, cucu cerdik rumah. Tu berkat mengaji apa dia? Walaupun tidur, apa dia? Tok Wan tak alim dekat cucu jadi cerdik. Ada kan macam tu? Ya. Ramai orang anak jadi cerdik, cucu jadi cerdik, anak jadi takwa, cucu jadi takwa, cicit jadi takwa, disebabkan dia dulu takwa. Dia dulu mengaji, walaupun tak faham mengaji juga, tak ada kitab juga. Walaupun mengaji tidur, tak apalah. Sampai cucu pun kenal Tok Wan dia tidur. Tapi tak apalah, bertuah cucu aku. Memang Tok Wan tidur. Ngaji jangan tidur nak. Ini siap tak? Satu ulama-ulama dulu dia jaga tu. Kadang-kadang ngaji kita mengaji bodoh. Memang kita ngaji bodoh kan? Tapi dengan sebab kita mengaji bodoh tu, esok anak cucu kita pandai. Tak mustahil Allah Ta'ala nak bagi sabab macam tu. Dia memang ada perjalanan sabab macam tu. Baik. Jadi kalau Allah Ta'ala buka hijab, saya Allah Ta'ala bagi kita faham juga daripada kalam qadim. Pula tu kalau bahasa kita lah ni, pula tu maksudnya juga. Saya pergi ke Lenggong, Ali pun pergi ke Lenggong pula. Kitab lama pula. Saya pergi ke Lenggong, Ali pun pergi ke Lenggong juga. Bahasa kita juga. Bahasa lama pula. Pula. Bahasa dia, cara dulu bahasa dia pula. Baik, maka nyatalah daripada demikian itu bahawasanya madlul sifat yang qadim itu jua madlul kalam yang lafzi. Jadi kalau faham betul-betul tepat macam mana yang sepatutnya, ni madlul sifat yang qadim itu dia adalah madlul kalam yang lafzi. Istilahnya apa? Synchronize, mutabik, tepat, ainiyah, sebiji macam mana sepatutnya dipaham pada kalam nafsi Allah Ta'ala, yang itulah boleh dipaham melalui kalam lafzi. Dah dapat ke ulama-ulama kita ni dapat? Tutup guru kita tak dapat. Rasulullah, sahabat, tabi'in, mereka ni tu yang Quran 30 juzuk tebal tu, dia boleh tulis tafsir 15 juzuk, 30 juzuk, 45 juzuk tafsir. Dia faham tu. Ada faham kalam mamtuk, ada faham kalam yang mafhum, ada yang benda yang dia faham dengan isyarah, tafsir isyari. Apa isyarat Al-Quran ni? Apa isyarat Al-Quran ni? Apa isyarat Al-Quran ni? Apa isyarat Al-Quran ni? Dia boleh faham Al-Quran sampai teratur. Tapi kelayakan mesti ada. Semua ilmu-ilmu alat dia cukup. Masa yang sama takwa, taat, zikir, selawat, hubungan dengan Allah Ta'ala dan Rasul sangat hebat. Allah Ta'ala bagi satu. Tu pun bagi semua ayat Quran kan. Tak juga, ada ulama dia dapat buka sini, Allah Ta'ala buka sini, Allah Ta'ala faham kat sini, ada orang faham kat sini, Allah Ta'ala pergi faham sini. Masing-masing di atas jalan sabab, engkau bersungguh kat mana? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Ta'ala, siapa yang bersungguh-sungguh jalan kami tunjuk semua jalan-jalan kami. Syarat kat kita kena ada bersungguh. InsyaAllah Allah Ta'ala mudah-mudahan dia bagi kita bersungguh, mujahadah sungguh-sungguh, mengaji, belajar, faham.
yang kita nak mengaji ni satu lagi apa dia? Segala alat yang diperlukan untuk kita nak boleh faham tu. Yang tu pun kena sungguh ya. Hadanallah ila siratal mustaqim. Baik. Maka manakala adalah segala sifat manawiyah itu terkebelakang memahamkan daripada memahamkan segala sifat ma'ani, maka diiringi akan dia oleh musannif dengan segala sifat manawiyah dengan berkata ia summa sab'u sifatin. Sambung situ insya-Allah. Jadi ke depan kita nak sambung ni sifat manawiyah pula. Jadi alhamdulillah selesai kita bab kalam. Kalau perhati tu bab kalam ni dia punya nak faham dia mencabar sikit kan. Satu antara ilmu yang dibahasakan pada ilmu tauhid ni dipanggil ilmu kalam. Khasnya ada kalam nama kalam makhluk, kalam qadim. Boleh tak kata Quran ni makhluk? Mana boleh. Quran adalah kalamullah, kalam qadim. Bila-bila pun sebut macam tu. Boleh bicara kata makhluknya kalamullah ni dalam majlis ilmu saja. Dengan sebab tu ada ulama kita dibunuh di penjara. Satu besar sebenarnya perbincangan bab kalam. Apatah lagi kata kita bicara ni antara kita nak berhubung dengan Allah Ta'ala ni supaya boleh faham kalam nafsi adalah kalam nafsi. Satu ulama-ulama dulu dia punya hubungan dengan Allah Ta'ala untuk hubungan kalam nafsi Allah Ta'ala macam mana? Satu hari khatam Quran. Imam Syafi'i satu hari 30 juzuk Quran. Kita kalau 30 juzuk Quran tak tidur, duduk baca Quran saja. Mai 3 hari tidur pula seminggu. Tapi dia boleh macam apa? Tengok latihan dia macam mana. Siapa tok guru dia? Betapa kesungguhan dia. Istiqamah. Yang tu yang kita payah tu. Berapa tahun dah istiqamah dia. Jadi dia begitu terlatih Quran ni. Masya Allah. Saya tak boleh nak bayang macam mana kepakaran yang ada pada dia. Satu hari 30 juzuk. Yang tu saya dengar tu pun salute lah. Tak usah kata cerita Imam Mujtahid dia, pakar dia, hukum fiqah dia. Satu hari 30 juzuk pun kita dah anggap macam ni lah. Kita bagi apa? Tabik spring. Tabik spring lah. Maksudnya apa? Masya Allah, hebatnya. Amal macam tu cuma kita kalah lah. Kita nak baca satu hari 1 juzuk, malam lagi boleh 1 juzuk boleh. Lepas ni lagi 1 juzuk boleh. Baca satu muka, sembang 40 minit. Betul, jom makan. Saya sebut saya lah cerita orang ni. Kalau Imam Syafi'i waktu time dia baca Quran, sorry lah. Makan sedap lagi kalam Allah. Kita sedap juga. Sedap yang main game. Main game bukan baca Quran. Astagfirullah. Banyak lalai tak nak. Ngaku lah ya Allah, lalai banyak aku ni, merapu aku banyak ni. Ampunkanlah aku ya Allah. Rabbana zalamna anfusana. Memang itu ayat-ayat yang selalu kita kena sebut lah. Maksudnya apa? Nabi Rasul, Nabi Adam tak berdosa, maksum pun duk Rabbana zalamna anfusana. Nabi Yunus yang maksum pun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita tak bergelombang macam-macam ni. Tak pernah mengaku pun kita dah buat zalim diri. Alhamdulillah. Hadanallah. InsyaAllah kita sambung nanti maknawiyah. Soalan? Kalau ada? Ulama-ulama dulu ada yang mimpi bertemu dengan Allah. Dia istilah dia kalam hakiki. Kalam apa? Bertemu dengan Allah, mimpi bertemu Allah bukan kalam hakiki, itu bukan kalam. Itu Allah. Tapi kena ada disiplin besar bab ilmu. Khasnya kena faham mukhalafah. Kena faham makhluk. Tanzihkan Allah Ta'ala. Kalau kita sebut subhanallah tu, faham tanzih Allah Ta'ala daripada sifat makhluk. Maha suci Allah Ta'ala dari sifat makhluk tu mesti faham sungguh. Tak faham prinsip mukhalafah, mustahil boleh mimpi jumpa Allah Ta'ala. Bahkan mustahil boleh bertemu Allah Ta'ala akhirat esok. Pasal tak faham mukhalafah. Jadi yang tu bukan kalam hakiki. Tu jumpa zat hakiki ya.
Itu. Lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.